Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum mula ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pendengar yang budiman. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung siri kuliah online Ikram Sepang siri ke-7 pada 23 Disember tahun 2020. Jadi ini adalah kuliah online kita pada yang terakhir pada tahun ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan serahkan majlis kepada Ustaz Syazali Hirman untuk menyampaikan kuliahnya. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih akhuna Dr. Muhammad Zahir Asri, para penonton, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Malam ni kita akan sama-sama bincangkan berkenaan dengan awal penurunan wahyu ataupun penurunan peristiwa turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi SAW. Saya rasa saya dah pernah kongsikan, tapi dah kronologi dia hari ni, malam ni kita akan sampai kepada peristiwa ni. Jadi kita kongsi sekali lagi lah bagi yang mana yang belum pernah mendengarnya. Peristiwa ni menjadi satu peristiwa yang penting lah, kerana dengan peristiwa ni lah yang mengubah status Nabi Muhammad SAW daripada insan manusia macam kita, tapi dia menjadi seorang rasul, seorang penghubung, utusan. Rasul tu penghubung, utusan. Kalau istilah nak lagi senang faham, macam postman, yang membawa, menyampaikan risalah yang telah diamanahkan kepada dia. Risalah, message, surat. Kalau kita nak terjemah surat, macam kecil sangat surat. Sedangkan risalah tu surat lah. Message, satu bahasa Arab dia sebut the messenger. Senang, orang yang menyampaikan message. Rasulullah SAW, kalau dalam bahasa Melayu disebut Rasulullah juga. Jadi sebab itulah kita selalu terlepas pandang tentang bahawa tugas dia adalah menyampaikan message. Dia the messenger. Kita akan jadi lebih terfokus kepada diri dia. Sedangkan yang penting Rasulullah ni adalah mesej yang dia bawa tu. Jadi mungkinlah setengah pihak ni bila bercakap tentang Rasulullah lebih tertumpu kepada dia ni rambut dia macam mana, kan? Dia Rasulullah ni makan apa, dia minum apa, pakaian dia macam mana, selipar dia macam mana, kan? Tapi yang penting menjadi titik tolak kepada kenapa kita bincang pasal Rasulullah ni adalah kerana dia dapat mesej daripada Allah. Kalau dia tak dapat apa-apa sahaja mesej ataupun kita kata wahyu di sini, dia tak ada siapa-siapa lah. Dengan kita tak ada hubungannya lah. Dia macam orang kata apa, yang kita nak bincang ni, Nabi umur 63 tahun, tapi 40 tahun yang pertama yang kita bincang sebelum ni, tak banyak sangat pun cerita yang kita dapat pastikan betul ia berlaku kepada diri Rasulullah. Tapi yang 23 tahun memang terlalu banyak cerita. Sebab apa? Dia dah jadi pusat tumpuan. Diri Rasulullah tu sendiri dah jadi agama. Maknanya apa agama?
apa yang dia tunjukkan cara beribadat, itulah yang perlu kita ambil, ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah seperti mana kamu melihat aku solat. Khuzu manasikakum anni, ambillah cara melaksanakan manasik haji daripada aku. Jadi macam mana Nabi kehidupan Nabi SAW juga menjadi teladan kepada kita selepas dia dilantik menjadi seorang rasul. Jadi saya akan kongsikan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yang panjang, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pasti Aisyah dengar daripada sahabat lain lah hadis ni, sebab peristiwa ni Aisyah pun mungkin terlalu kecil lagi lah, dan dia pun belum berkahwin dengan Nabi SAW. Jadi macam mana Aisyah tahu cerita ni? Jadi pasti Aisyah mendengar daripada sahabat yang lain. Apa Aisyah kata? Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawm. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subhi. Aisyah mulakan hadis ni dengan mengatakan bahawa sebelum berlaku peristiwa di Gua Hira tu, Nabi SAW selalu didatangi dengan mimpi-mimpi yang baik, yang benar. Mula didatangi mimpi. Kemudian apa mimpi yang Rasulullah lihat? Pasti esoknya berlaku. Dia kata di sini contohnya, kira mimpi je, esok mesti berlaku macam mana terbitnya fajar subuh tu, macam itulah berlakunya apa yang Rasulullah mimpikan itu. Jadi perkara itu menyebabkan Nabi SAW rasa dia perlu menyendiri, menenangkan diri. Dia kata thumma hubbiba ilaihi al-khala'. Nabi pun rasa nak menyendirilah di sini. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in fa yatahallathu fihi wa huwa ta'abbud. Kemudian Nabi pun memilih Gua Hira untuk dia menyendiri dan beribadat di situ. Tahannath ataupun ta'abbud. Jika ditanya ta'abbud tu Nabi buat apa? Beribadat yang macam mana? Ini kata dia menghubungkan diri dengan Tuhan ni, dia satu benda mungkin spiritual. Mana-mana pihak yang dia beragama, sebab agama ni beragama ataupun bertuhan ni dia fitrah. Siapa yang menolak bahawa wujudnya Tuhan tu, maknanya dia menolak fitrah. Dia menolak fitrah. Sebab tu orang asli dalam hutan ke di mana-mana pun dia mesti ada spiritual. Sebab tu kita tengok di Malaysia contohnya kan, ada hari gawai, ada pesta menuai, ada orang kata apa, kerana mereka ni orang yang petani kan. Jadi dia memang betul-betul menaruh harapan yang tinggi supaya Tuhan yang mereka percaya memberi kesuburan kepada tanaman mereka. Jadi bila dia menuai, dia buat satu orang panggil ritual ataupun upacara untuk menyatakan gembira dan syukur dia. Jadi itu cara orang kata apa, menghubungkan diri dengan Tuhan. Macam orang buat yoga pun katanya ada kaitan dengan spiritual juga kan. Jadi tak ada yang pelik lah kalau nak kata beribadat yang macam mana dan sebagainya. Kenapa Nabi pilih Gua Hira? Kalau Ibn Ishaq mengatakan Gua Hira ni yang pertama menemui Gua Hira adalah Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Dia bertemu dengan Gua Hira. Gua Hira dia macam boleh seorang yang masuk. Keluasan dia tu, dia bukanlah ada gua yang masuk orang boleh keluar. Dia macam celah tu yang boleh, siapa yang pernah pergi Gua Hira kan, dia boleh seorang yang masuk. Kalau kita nak duduk ataupun duduk yang boleh, dia akan secara kedudukan angle Gua Hira tu, kalau duduk yang menghadap ke pintu gua,
terus nampak direct dengan Kaabah. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengizinkan begitulah. Sampai sekarang siapa yang pergi sana duduk kat situ kat dalam gua Hira tu, dia menghadap ke pintu gua, dia nampak direct kepada pintu Kaabah. Sangat tenang lah untuk seorang di situ. Al-layaliya dhawatil adad, beberapa malam qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik. Kemudian Nabi balik untuk ambil bekalan. Yalah, kena nak order Grab Food ke Food Panda ke, mana ada orang tak makan time tu. Jadi kena balik ambil makanan. Summa yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Dia balik pada Khadijah untuk ambil bekalan. Hatta ja'a al-haq wa huwa fi ghari Hira'in. Sehingga dah datang peristiwa yang Jibril tu. Berapa lama? Dalam riwayat ni tak disebutkan berapa lama Nabi daripada dia mimpi dengan dia pergi Gua Hira sampailah peristiwa di Gua Hira ni. Dikatakan dia 6 bulan, lebih kurang 6 bulan. 6 bulan Nabi duk ulang alik antara rumah dia dengan Gua Hira. Dan 6 bulan tu lah Nabi sering didatangi dengan mimpi-mimpi tu. Hadis yang famous yang kita selalu dengar, saya daripada kecil dengar hadis ni, peristiwa ni lah, bukan hadis, peristiwa. Hari ni kita baca hadis. Datang malaikat, iqra, qala ma ana biqari. Malaikat Jibril kata bacalah. Nabi jawab, aku tak tahu membaca. Okey. Di sini kalau tengok dalam syarah, dia boleh jadi dua makna. Sebab baca ni baca benda yang tertulis. Bila baca benda yang tulis, ma tu di situ menafikan lah. Maknanya Nabi Muhammad pun berkata, aku tak pandai aku tak pandai baca. Satu lagi, iqra ni boleh jadi baca daripada apa yang kamu ingat. Bacalah apa-apa. Membaca syair. Kadang-kadang kita kata membaca syair ni belum tentu orang kata apa, kita baca kan. Kita macam tu lah baca Quran, baca daripada hafalan kita contohnya. Tak kira lah, disuruh baca. Kalau disuruh baca daripada apa yang ingat, ma di situ dia panggil apa, istifham. Nabi kata, ma ana biqari, aku nak baca apa? Kan, aku nak baca apa? Kalau yang tadi, aku tak tahu baca. Kan, bila suruh baca, memanglah Nabi memang illiterate kan. Nabi tak boleh baca, aku tak boleh baca. Tapi kalau baca daripada hafalan lah, itu maksud dia, maknanya aku nak baca apa? Betul lah kan? Mana-mana pun boleh. Anda melihat dalam syarah, tidak ada mana-mana para sarjana ataupun ahlul hadis yang tarjih ataupun yang cenderung pada maksud dia yang mana satu. Maknanya kedua-dua boleh jadi kebarangkalian dia. Kedua-duanya boleh. Qala, bila Nabi kata macam tu je, malaikat tu fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahd summa arsalani. Ni kita selalu dengar lah. Di peluk aku sehingga aku dah balagha minni al-jahd, sampai habis langsung tenaga aku, sampai hilang tenaga, rasa teruk dan berat. Ini pun mungkin dah ramai yang menguraikan. Ada beberapa tafsiran lah. Cuma kita tak boleh nak pastikan lah tafsiran mana yang lebih tepat. Wallahualam. Kenapa Nabi dipeluk sampai macam tu? Tafsiran yang paling famous ialah supaya nak membuktikan apa yang berlaku kepada Nabi tu, Nabi bukan bermimpi. Nabi bukan sedang bermimpi. Nabi selalu didatangi mimpi. Tak kata ni mimpi juga, tak. Ni dalam keadaan jaga sampai dia tercungak-cungak, dia tak boleh nak bernafas. Ataupun balagha minni al-jahd. Maknanya hilang habis tenaga aku. Jadi dia bukan sedang bermimpi. Yang kedua, tafsiran yang kedua nak katakan, Nabi SAW kan Allah sebut dalam surah
Muzammil inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Qawlan thaqila, kata-kata yang berat. Selepas ni Nabi SAW akan memang akan dapat wahyu, dapat tugas, dapat risalah yang berat. Jadi ini sebagai satu the beginning, menandakan sesuatu yang serius, sesuatu yang berat akan terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ada juga yang mengatakan bahawa kenapa dipeluk kuat macam tu ialah sebagai kan kalau wahyu tu, kalau ada peristiwa-peristiwa yang berlaku bila Nabi, walaupun musim sejuk, bila turun wahyu, memang Nabi nampak peluh dekat dahi dia sampai berpeluh. Ada satu riwayat hadis ni, Nabi masa tu tengah duduk, paha Nabi ataupun lutut Nabi ni, kan kalau kita duduk rapat-rapat kadang-kadang paha kita atas paha atau lutut kita macam bertuah, menyentuh lutut ataupun kita punya lutut berada di atas lutut, duduk sila kan, atas lutut kawan sebelah. Tiba-tiba dia rasa Nabi macam tekan kuat. Maksudnya waktu tu, ketika tu Nabi sedang didatangi wahyu, dapat wahyu waktu tu. Jadi Nabi lutut Nabi tu pun macam paha Nabi tu tekan kuat orang sebelah. Macam itulah. Wallahu a'lam. Jadi mungkin ke semua tafsiran itu pun boleh di make sense lah, make sense. Boleh diterima pakai. Sampai 3 kali lah. Sampai 3 kali. Dan kali yang ketiga terus dibacakan ayat daripada surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian hadis ni kata faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Nabi balik dalam keadaan gemetar di jiwa dia, hati dia. Memang tak ketak. Kita pun kalau berlaku peristiwa macam tu, makna kata apa? Duk seorang-seorang tiba ada makhluk yang makan macam orang, main peluk kita suruh baca. Kan? Memang takutlah. Di sini menunjukkan kemanusiaan Nabi tu, bahawa Nabi ni manusia. Kalau Nabi pun macam malaikat juga, dia nak heran apa? Malaikat jumpa malaikat kan? Maknanya Nabi tu manusia. Nabi ni spesies manusia lah. Bila didatangi malaikat, memang tak ketak kan? Dalam surah Taha kan cerita pasal Nabi Musa alaihi salam. Kan? Bila Allah seru nama dia kan, out of nowhere orang kata kan. Tiba-tiba dengar suara. Panggil Nabi Musa, dah lah gelap malam. Daripada Tur Sina kan. Suruh pula tanya apa di tangan kamu kan. Jadi tongkat tu, suruh lempar tongkat tu. Tiba-tiba tongkat tu berubah jadi ular. Ular yang betul-betul ular, bukannya ular cubaan. Ini betul-betul lari. Nabi Musa alaihi salam lari. Itu menunjukkan bahawa nabi-nabi ni manusia. Nabi-nabi ni adalah manusia. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kita cerita dah pasal Khadijah minggu lepas. Bulan lepas. Baliklah ke rumah Khadijah, masuk dalam rumah. Faqala zammiluni. Selimutkanlah aku. Fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-ra'. Khadijah pun selimut sampai hilang lah. Bagi cool down dulu kan. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Nabi SAW bagi tahu dekat Khadijah apa yang berlaku. Apa Khadijah jawab? Apa Nabi kata dengan peristiwa tu? Apa komen Nabi? Laqad khashitu ala nafsi. Aku bimbang ni, aku ni entah duduk bulan-bulan duduk seorang-seorang kat gua ni, aku dah gila ke apa?
Aku ni, dia risau kepada diri dia, ni ada sesuatu yang buruk ke apa nak berlaku. Kan? Aku ni dirasuk ke? Ataupun macam itulah. Dia bimbang pada diri dia lah apa yang berlaku tadi tu. Faqalat, jadi apa isteri Rasulullah jawab kepada Nabi? Dengan apa yang berlaku? Ni kata, betapa isteri mengenali sungguh suami dia bagaimana. Kalla wallah, kalla wallahi, wallahi ma yukhzika Allahu abada. Tidak sekali-kali, tidak, demi Allah, tidak mungkin Allah akan menghina kamu. Yukhzika ni, khizi ni macam mempelecehkan ataupun menghina ataupun apa lagi, itulah istilah-istilah macam tu. Ni bukan curse. Bukan satu curse, bukan satu sumpahan ke apa kan, daripada tak mungkin. Kerana kamu ni orang baik. Khadijah nak kata macam tu. Kerana kamu ni orang baik. Ni yang mahalnya tu. 40 tahun Nabi sebelum jadi Nabi. Dan ni kalau Nabi kahwin umur 25, peristiwa ni berlaku Nabi umur 40. Jadi 15 tahun hidup dengan Khadijah. Sebelum tu pun Khadijah kenal dah Nabi ni macam mana. Yang kita kata Nabi ni tolong niagakan barang Khadijah. Kan? Bila dah jadi suami Khadijah, Khadijah lebih kenal lagi dalam, lagi rapat. Orang macam kamu ni Allah nak menyusahkan, Allah nak pelekehkan, Allah nak menghina, tak mungkin. Kerana kamu ni, ni Khadijah kata, innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Itu ciri-ciri yang ada pada Nabi sebelum Nabi jadi Nabi. Kamu ni menghubungkan silaturahim, rajin hubungan yang baik dengan adik-beradik. Nabi ni bukan jenis duk bagi bergaduh, duk suka nak bergaduh dengan orang. Nabi ni bukan jenis suka bergaduh dengan orang, bukan nak jadi pecah belah orang. Jadi di sini pun kita boleh nampak bahawa bila Nabi mula menyampaikan risalah tu, bukan tujuan dia nak pergi pecah belah orang ke, nak bagi orang bergaduh ke. Nabi ni, dah, itu bukan perangai dah. Perangai yang dikenali. Nabi ni orang yang memang orang yang latasil rahim. Bukan jenis cari pasal dengan orang, bukan jenis nak pergi pecah belah orang. Nabi bukan macam tu. Wa tahmilul kal wa taksibul ma'dub. Nabi ni orang yang suka tolong orang. Tolong. Kalau orang susah dia tolong initiate kan, dia tolong menanggung bebanan orang lain juga. Wa taqrid dhaif. Taqrid dhaif ni adalah jamu tetamu makan. Jamu makan. Masya-Allah. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Nabi tolong orang menegakkan kebenaran. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita dalam Hilful Fudul, sedangkan Nabi masih muda. Nabi masih muda. Dan dalam buku-buku sirah dikatakan yang terlibat dalam Hilful Fudul tu senior Nabi yang paling muda yang terlibat. Maksudnya dia, walaupun Nabi masih orang muda, tapi Nabi suka benda-benda yang macam tu. Perkara-perkara yang membantu menegakkan kebenaran, orang-orang yang dizalimi, dan menentang kezaliman dan sebagainya. Itu sifat dan ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, Nabi ada seorang anak angkat. Cerita dia, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni dia daripada Qahtan, kabilah Qahtan. Dia bukan Quraisy, Qahtan daripada Yaman tu. Dia ada family kabilah mak dengan ayah dia ni dua-dua Qahtan, tapi ada problem. Tapi akhirnya sampai detail dia tak berapa nak ingat sangatlah. Tapi akhirnya sampai membuatkan Zaid ni dijual. Dijual. Cerita macam Nabi Yusuf jugalah kan. Akhirnya dijual. Di mana dia dijual? Di Suq Al-Ukaz. Dekat Mekah, Quraisy ni dia ada satu pasar yang terkenal nama Pasar Ukaz. Suq Al-Ukaz.
Dia dijual di situ. Anak saudara Khadijah beli. Anak saudara Khadijah beli bagi hadiah kat Khadijah. Khadijah pula bila dah kahwin dengan Nabi, Khadijah hadiah kat Nabi. Khadijah hadiah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid. Zaid bin Harithah ni kalau tengok dari segi umur ada yang sebut 7 tahun hingga ke 10 tahun. 7 tahun hingga ke 10 tahun lebih muda daripada Nabi. Nak jadi anak sangat pun sebab taklah jauh beza umur 10 tahun muda daripada Nabi ni, kalau kita adik angkat lah. Tapi Allah Ta'ala alam, mungkin dengan kematangan Nabi kan, dengan karisma Nabi tu, dilihat status tu lebih kepada macam ayah lah kan, bukan abang kan. Sebab umur tak jauh. Sebab waktu Zaid bin Harithah meninggal dunia pada tahun ke-8 Hijrah dalam perang Mu'tah, umur dia 53 tahun. Jadi umur dia 53 tahun. Maknanya 53 tolak 8. Jadi berapa? 45 kan? 45 lah. Masa Nabi hijrah ke Madinah, umur Nabi berapa? 53 kan? Jadi maknanya tu dah 7 ke 10 tahun macam tu lah. 7 ke 10 tahun beza umur. Nak cerita pasal Zaid ni bukan kenapa. Jadi bila duduk dengan Nabi SAW, Nabi layan sungguh lah. Akhirnya kabilah ayah dia dengan pakcik dia datang sebab dapat berita kata rupanya Zaid ni dijual dan dia dimiliki oleh sekian-sekian, duduk di tempat sekian-sekian, dia pun datang cari. Bila jumpa apa Zaid ni kata, dia masih hamba. Ni Nabi tak jadi Nabi waktu ni, dia masih hamba. Dia kata dia takkan mungkin dia pilih ayah dengan pakcik dia dan dia tinggalkan ni lah Muhammad ni. Pelik. Sehingga bapak dia dengan pakcik dia kata, kamu lebih memilih hamba daripada jadi orang merdeka, balik kampung sendiri. Balik kampung sendiri dengan ayah dengan pakcik. Ni satu rare lah. Tak pernah ada orang yang sanggup jadi hamba, duduk dengan orang lain, dengan tuan dia. Bila dia, dan dalam keadaan dia dah tahu dah kalau dia ni balik kepada ayah dengan dia jadi orang merdeka pun. Dia jadi orang merdeka pun. Dan dia boleh jumpa orang jejak kasih, orang kata kan, mesti nak cari ayah dia balik, pakcik-pakcik dia, keluarga dia. Kenapa Zaid sampai macam tu? Maknanya tadi Khadijah punya recommendation kan, kamu ni sekian, kamu ni sekian. Peristiwa ni pun menunjukkan bahawa betapa karakter dan peribadi Nabi SAW, Masya Allah. Sehingga hamba. Kita susah nak cerita pasal hamba ni, slave. Hamba pun boleh sayang kat tuan ni, apa cerita? Kira habis lah. Kalau isteri sayang kat suami ni kira okey lah. Tu pun biasanya susah juga isteri nak iktiraf suami ni, sebab biasanya suami ni true colour dia, semua rahsia dia luar dalam, semua isteri tahu. Baru kentut pun isteri tahu tu kentut suami dia, jangan dia tipu lah. Tak apalah, itu suami isteri. Ni hamba sendiri lebih memilih tuan. Tapi akhirnya bila Zaid bersungguh-sungguh memilih Nabi Muhammad, Nabi pun pegang tangan, dalam buku sirah, pegang tangan Zaid, keluar umumkan kepada orang Mekah bahawa hari ini dia telah memerdekakan Zaid dan dia mengambil Zaid sebagai anak dia. Waktu itulah semua orang panggil Zaid bin Muhammad. Jadi pakcik dia dengan bapak dia pun balik dengan tenang sebab anak mereka ni dah confirm dah bukan jadi hamba dah, dan dia sendiri sayang dekat tuan dia, dan Nabi buat sebagai tabannah, Nabi pun adopt, Nabi pun ambil sebagai jadi anak sendiri. Waktu tu baru Nabi declare sebagai anak sendiri. Dan Zaid waktu dia jadi hamba, Nabi kan ada juga hamba Nabi SAW yang Nabi merdekakan kemudiannya lepas tu juga, iaitu Barakah, iaitu Ummu Aiman.
Ummu Aiman ni milik bapa Nabi. Bila bapa Nabi wafat, dia yang mengasuh Nabi dan dia jadi milik Nabi lah. Nabi wariskan hamba. Hamba ni boleh diwarisi, dia macam harta juga kan. Jadi Nabi kahwin kan, Khadijah pun ada hamba. Jadi setaraf lah Zaid kahwin dengan Ummu Aiman ni. Tapi bila Nabi merdekakan Zaid kemudiannya, dan Nabi juga menganggap Zaid ni macam anak, dia jadi macam Zaid bin Muhammad, dia seolah-olah macam Quraisy lah. Nak buang stigma bahawa Zaid ni adalah hamba dan sebagainya. Apa Nabi buat? Nabi rekomenkan dan Nabi kahwinkan Zaid ni dengan siapa? Dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni siapa dia? Adalah anak kepada makcik Nabi. Umaymah nama. Umaymah binti Abdul Muttalib. Kalau tak salah. Maksudnya makcik Nabi, adik-beradik bapa Nabi lah. Makcik Nabi belah bapa dia, adik-beradik bapa Nabi. Anak Abdul Muttalib. Ataupun dikira cucu Abdul Muttalib lah kita nak katakan kan. Zainab binti Jahsh. Quraisy. Bangsawan lah. Bukan calang-calang. Nabi kahwinkan dengan Zaid bin Harithah. Dia pun bukanlah hamba dah sekarang kan. Jadi Nabi kahwinkan dengan Zainab binti Jahsh. Jadi tak ada masalah pun kahwin lebih daripada seorang dan sebagainya waktu tu pun. Jadi itu yang nak dikatakan. Maknanya apa? Satu persoalan yang kita patut faham. Kalaulah itu Nabi dari sudut akhlak dia, dari sudut kata pekerti dia, sebelum dia jadi Nabi dah okey. Bukan tak sesuai lah okey. Orang kata apa, tip top. Okey ni nampak macam okey je lah kan. Tak, tip top. Kita hak yang orang kata apa, kadang-kadang kita yang so-called Islamis pendakwah ni pun tak macam Nabi sebelum Nabi jadi Nabi tu. Saya tu reflect pada diri saya lah. Malu. Nabi sebelum jadi Nabi ni lebih hebat dia punya orang kata apa, amal dia punya ketokohan dia punya orang kata bagaimana sikap dia terhadap manusia yang lain memang tip-top. Dan Nabi juga orang yang 6 bulan sebelum tu Nabi pergi, adalah ritual yang Nabi buat untuk menghubungkan diri dia dengan Allah. Sebab orang Quraisy macam saya sebut sebelum ni, orang Quraisy tak pernah menafikan kewujudan Tuhan. Dia sendiri meyakini bahawa, mereka sendiri meyakini bahawa Tuhan Allah tu ada. Berhala-berhala ni untuk perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Persoalan, jadi apa yang turun wahyu tu, apa yang membezakan Nabi sebelum Nabi jadi Nabi dengan lepas Nabi jadi Nabi? Kalaulah katakan dengan wahyu tu lah membuatkan Nabi ni jadi baik, ataupun dengan wahyu ni lah membuatkan Nabi ni reti nak beribadat. Sebab itulah saya kata wahyu tu, dia punya risalah yang Nabi bawa seperti itu, Quran tu, selepas 40 tahun tu, makna dia sangat besar. Kalau sekadar agama ni adalah face dengan ritual, tak ada masalah. Sebab Nabi memang beriman dengan Allah. Quraisy pun beriman dengan Allah. Kalaulah sekadar nak kena jadi baik, Nabi baik dah. Tak perlu tunggu wahyu turun untuk nak suruh Nabi jadi baik. Sebab kadang-kadang ada orang ni sekarang ni kata apa, saya ni tak payah beragama pun okey, sebab agama-agama ni semua sama je agama. Kan agama ni nak bagi orang jadi baik. Kalau saya ni dah boleh baik dah tanpa ada agama, saya tak payah agama pun saya boleh jadi baik dah. Tercapai lah maksud dah. Jadi dia tak faham apa risalah Nabi SAW. Risalah Nabi ni bukan sekadar nak suruh percaya kat Tuhan. Sebab tu Quraisy ni disebut musyrikin, syirik. Mereka syirik. Mereka bukan mulhid, mereka bukan etis. Itu saya dah terang lah sebelum ni kan. Dan Nabi SAW dia buat dah jadi baik dah. Bukanlah kata
turun wahyu syariat ni nak suruh orang jadi baik, bukan sekadar nak jadi baik. Jadi ini kita perlu clear dan kita perlu faham apa artinya risalah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Nak align balik manusia ni supaya dia menjalani kehidupan dia di atas muka bumi ni seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Tujuan Allah, the first place, kenapa Allah ciptakan manusia di atas muka bumi ni. Jadi kita kena faham. Kalau Allah ciptakan manusia di atas muka bumi ni nak suruh sujud, ya kan, sepanjang masa, rokok, ya kan, beribadat je sepanjang masa, Allah boleh cipta malaikat. Malaikat tu Allah cipta dah pun. Malaikat dah sedia ada pun. Kan? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh hantar malaikat je turun ke bumi. Kenapa Allah ciptakan manusia? Dan itu pun argument malaikat kan. Para malaikat tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima'. Kan? Jadi apa Allah jawab? A'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu semua tak tahu. Allah tahu lah kenapa Allah ciptakan kita. Kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ni kita kena ingat, kena faham. Ini yang cuba nak direform balik kefahaman ni oleh Al-Banna. Bahawa hakikat kita berada di atas muka bumi ni adalah supaya kita yang memakmurkan mentadbir bumi. Ikut seperti mana yang Allah nak. Itu penting. Ikut seperti mana yang Allah nak. Adakah sekarang ni dunia ataupun bumi sekarang mengikut seperti apa yang Allah nak? Dengan kapitalisnya, dengan sosialisnya, dengan macam mana kehidupan sosialnya, serabut. Adakah apa yang berlaku di atas muka bumi ni sekarang ni seperti tepat macam mana Allah nak? Kita mesti jawab tak. Betul? Apa peranan kita? Peranan kita duduk seorang-seorang jadi baik seorang-seorang, macam Nabi duduk kat Gua Hira tu. Tak, lepas turun wahyu tu Nabi tak pernah pergi duduk dalam Gua Hira dah. Nabi tak duduk dalam gua dah. Jadi ini yang kita kena clear. Risalah Nabi ni untuk apa? Sebab itulah hari demi hari mula-mula saat itu Nabi SAW tak pernah berehat dan cuba untuk convince, utamanya stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan yang berada di Mekah. Sebab nak melaksanakan apa yang Allah nak, mestilah kena orang yang ada kepentingan tu yang buy in. Kalau tidak dia syok sendiri je. Sebab itulah Nabi konsen sungguh pembesar-pembesar Quraisy ni yang buy in apa yang Nabi bawa. Ini kita kena faham lah. Kena faham sangat lah. Ni poin penting saya pada malam ni. Yang ni lah, kalau tak dapat poin lain, poin ni kena ingat. Saya selalu nak ingatkan bahawa kenapa kita sendiri berada dalam dakwah ni, berada dalam orang kata apa, gerakan dakwah harakah ni, sebab kita nak melaksanakan dan meneruskan apa yang telah dimulakan oleh para Nabi. Ini yang kita kena faham. Sebab Nabi SAW ni bukan mewariskan wang ringgit. Dia tak mewariskan wang ringgit. Apa yang Nabi mewariskan? Yang hadis yang famous. Ini selalu diingatkan kepada kami lah masa saya belajar dulu dekat universiti kami. Apa ni Nabi kata al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama pewaris Nabi. Geng-geng ulama selalu guna hadis ni kan. Ulama pewaris Nabi dia, tapi dia tak sambung hadis tu. Hadis tu ada sambung dia. Nahnu ma'syaral anbiya'i la nuwarrithu dinaran wala dirham. Kami para anbiya ni, kami tak mewariskan harta, dinar dan dirham, tapi kami mewariskan ilmu. Ilmu apa yang Nabi wariskan? Ilmu mengenali Allah dan mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Jadi kalau kita yang mewaris tugas Nabi ni, kita kena tahu lah dulu tugas Nabi tu apa. Kita kena tahu lah tugas Nabi tu apa. Okey. Yang lagi menariknya daripada hadis ni, bila berlaku begitu, Khadijah langsung bawa Nabi pergi berjumpa dengan Waraqah ibnu Naufal, ibnu Asad, ibnu Abdul Uzza. Siapa dia Waraqah ibnu Naufal?
Ibnu dia ni adalah sepupu Khadijah. Sepupu Khadijah. Quraisy. Quraisy. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dia Quraisy yang masuk Nasrani pada zaman jahiliyah. Kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dia boleh bukan takat. Dia lah Nabi sendiri illiterate. Orang Arab Quraisy ni ramai yang illiterate, yang ummi. Tapi Muhammad ni siapa nama? Waraqah ibn Naufal ni dia bukan takat boleh menulis. Dia boleh menulis dalam bahasa Ibrani ataupun Hebrew. Bahasa Hebrew. Kita sekarang kata Hebrew kan, Ibrani. Fayaktubu minal injili bil ibraniyah ma syaa Allah ay yaktuba. Dan dia boleh menulis Injil dalam bahasa Hebrew. Wa kana shaykhan kabiran qad amiya. Dia seorang yang dah tua dah. Tua sampai mata dia pun dah tak nampak dah. Tua dah. Faqalat lahu Khadijah ya ibna ammi isma' min ibni akhik. Khadijah kata dekat Waraqah ni dengar ni apa cerita ni. Lepas tu Waraqah pun kata kat Nabi Muhammad, apa yang kamu nak ceritakan? Nabi pun ceritalah apa yang berlaku dekat Gua Hira tu. Faqala lahu Waraqah hadha an-namus alladhi nazzala Allah ala Musa. Itulah namus ataupun Jibril dalam bahasa Hebrew. Namus adalah Jibril yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya laitani fiha jaza'a. Ni poin penting ni yang ni. Bila Waraqah kata kan, alangkah baiknya kalau aku ni masih kuat, masih gagah perkasa, masih muda, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Dan alangkah baiknya aku masih hidup, sebab dia pun tahu dia dah tua dah. Dia dah tua dah. Dia pun tak lama dah hidup. Alangkah baiknya kalau aku ni masih hidup ketika kaum kamu mengusir kamu. Sehingga Nabi SAW pun cannot brain. Dia tak boleh nak brain. Awa mukhrijiyahum, aku ni akan diusir. Apa pasal ni sampai nak kena halau-halau ni? Kan? Apa dia masalah dia? Yang ni juga kita kena faham poin ni. Kenapa? Maknanya Waraqah ibn Naufal faham tabiat ataupun nature kepada risalah para Nabi. Nature kepada risalah para Nabi. Kita back to Waraqah sendiri. Waraqah ni tadi kan Nasrani. Dan dia juga alim, bukan takat Nasrani biasa-biasa ni. Alim. Sampai boleh tulis Injil dalam bahasa Hebrew. Tapi tak ada pun riwayat mengatakan bahawa Waraqah ni diperangi, ditentang dan sebagainya. Maknanya alim dalam kitab tapi tak ada maknanya. Jadi ini sebenarnya cabaran bagi satu kami dulu di universiti kami. Memang pensyarah kami, profesor-profesor, masyayikh kami selalu pesan alim dalam ilmu ni tak ada maknanya. Sebab Waraqah pun alim dalam kitab Injil tapi dia tak menyampaikan. Kalau alim seorang-seorang tapi tak menyampaikan, tak mendirikan, tak cuba nak praktiskan apa yang terkandung dalam kitab, tak ada siapa nak marah lah. Kan? Dia jadi teori je lah. Tapi para anbiya, mereka bukan sekadar tahu tentang kitab. Mereka nak orang kata apa? Nak melaksanakan apa yang dalam kitab. Itu beza dah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan diri saya sendirilah kekal, sabat, istiqamah dan sebagainya di atas jalan dakwah ni. Sebab yalah, kalau ikut nak selesa, kita kira nak buka kitab, mengajar orang kitab, mengajar kitab je lah kan. Ustaz mengajar kitab di masjid surau tu. Tapi itu bukan hakikat risalah yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Dia jadi macam Waraqah bin Naufal je lah.
Walaupun dia alim, walaupun dia alim tapi dia tak diperangi pun. Jadi maknanya Quraisy tak ada masalah pun kalau ada orang lain masuk agama lain. Sebab Nabi bukan individu pertama dekat Mekah yang Quraisy yang tak ikut agama nenek moyang. Kadang-kadang kita kata, oh, Quraisy ni marah sangat kat Nabi sebab Nabi ni telah murtad, tak mau ikut agama nenek moyang. Tapi orang-orang lain tak pernah dikecam dan ditentang pun. Yang masalah dan isu Nabi ditentang dan dikecam ni bukan masalah Nabi ni pergi murtad daripada agama nenek moyang Quraisy. Tak. Isu dia sebab Nabi nak minta semua orang kena ikut apa yang Allah nak. Nak sembah Allah ni bukan hanya sembah Allah mengaku Tuhan. Allah tu Tuhan, Allah tu pencipta. Kemudian kita decide sendiri kita nak buat apa pun dalam hidup ni. Itu bukan intipati ataupun makna ubudiyah. Memperhambakan diri kita kepada Allah adalah kita mengaku dia Tuhan, dia yang menciptakan, dan oleh itu kita kena mengabdi, kita kena taat, tunduh, patuh, terikat dengan apa yang Allah nak. Itu maksud dia. Itulah hakikat hamba. Kalau setakat mengaku Tuhan, Quraisy pun mengaku Tuhan dah. Jadi itu yang kita kena faham. Dan itu yang dilaksanakan oleh Nabi yang Waraqah bin Nawfal sangat faham. Sangat faham. Bila Nabi kata aku ni akan diusir, apa Waraqah jawab? Na'am ya'ti lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak datang mana-mana lelaki pun seperti mana yang akan kamu bawa nanti, melainkan dia akan dimusuhi. Dia akan dimusuhi, yalah. Mana boleh semua benda yang hang kata kami nak kena ikut. Kan? Semua benda yang dilarang kami nak kena tinggal. Kan? Oh, ini masalah kan. Kalau dalam diri manusia masih rasa ada sifat dan perasaan ikut suka aku lah. Ikut suka aku tu bukan sifat hamba. Hamba ni ikut apa yang Allah suka je. Kalau dalam diri kita masih ada rasa perasaan ikut suka aku lah. Itu problem. Itu bukan hamba. Wa iyudrikuni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara. Maknanya nature ataupun tabiat dakwah ni Waraqah faham. Sebab tu Waraqah kata kalau lah aku ni ada lagi waktu kamu ditentang dan dimusuhi oleh kaum kamu, aku akan pasti menjadi penolong setia kamu. Penolong setia kamu. Summalam yanshab Waraqatu an tuwfiya. Tak lama lepas tu Waraqah meninggal. Tak lama lepas tu Waraqah bin Nawfal meninggal dunia. Inilah hadis daripada Sahih Al-Bukhari yang menceritakan peristiwa permulaan wahyu. Yang kita kena faham bahawa apa makna bila wahyu pertama turun tu dan selepas tu apa yang nak jadi. Daripada hadis ni pun cukup dah kita boleh faham. Dia bukan sekadar turun wahyu lepas tu Nabi sampai, siapa kita nak buat apa nak baca. Boleh baca wahyu, boleh baca Quran, baca. Yang lagi bestnya pula kita lah ni rajin nak baca bila? Rajin nak baca kat orang mati. Quran ni kadang kalau nak kata tak salah katalah, lebih banyak manfaat kat orang mati daripada orang hidup. Dia baru mati pergi baca tepi jasad dia dah mati pergi baca, bagi hadiah kat dia. Lah Al-Quran ni turun untuk orang mati kan, untuk orang hidup. Kan? Jadi nak kata orang mati dapat manfaat banyak lagi daripada Quran daripada orang hidup. Seolah-olah dia macam tu. Ini yang saya tulis dalam artikel saya dalam website Ikram. Kalau awak belum baca bolehlah tengok. Ada tiap minggu ada keluar artikel yang terbaru itu pasal Haman, pasal Haman. Awak boleh tengok. Rasanya ada nak buka ruang perkongsian ke apakah dan sebagainya ataupun nak tamatkan. Sebab saya rasa kalau buka ruang pun tak ada ramai orang nak tanya apa pun. Kalau
Tak ada. Saya rasa cukuplah setakat tu. Pada malam ni insya-Allah tahun depan, bukan bulan depan, tahun depan. Tahun depan kita sambung lagi dakwah Nabi di peringkat awal, di peringkat awal dakwah Nabi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khaira Ustaz Syazali kerana menyampaikan kuliah pada malam ini. Jadi terima kasih kepada semua pendengar. InsyaAllah ini adalah kuliah yang terakhir pada tahun 2020 ini. InsyaAllah kita akan sambung kuliah siri ke-8 kita pada tahun depan, insyaAllah Januari 2020, minggu keempat. Okay, sekian. Dengan ini kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.